malam bertukar jadi siang. Kalaulah perasaan ini, musibah ni yang kami rasai dengan kewafatan bertukar jadi malam. Luar biasa kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat iman akan datangkan satu kekuatan, tolakan, lonjakan kepada ketaatan yang luar biasa. Yalah, kalau dah cinta, macam mana hari ni lah kita tengok orang apa, dia cinta, dia suka pemain bola, macam idola dia, pujaan dia, sampai rambut kawan tadi macam mana pun dia ikut, yang terpacak pun ada kan, betul tak? Dia botak belah kiri, botak belah kanan, terpacak macam lalang, ikut. Nanti kawan nanti tukar dia, rambut dia warna putih, dia pun rambut warna putih juga. Sebab dia minat, dia suka, idola dia, ikutan dia. Kalau dia punya pujaan dia, kecintaan dia, artis macam tu lah yang berlaku. Sehingga gaya bercakap, kan, cara bercakap, cara kehidupan pun dia akan buat umpama seperti saling tak tumpah kepada orang yang dia cinta tadi, kepada yang dia cinta tadi. Sebab tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutan mereka, itibak mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Sebab tu kena masuk dalam hati kita cinta ini. Dan dia tidak memandai dengan cinta sahaja. Cinta tadi buktinya apa? Satu buktinya apa? Yang pertama buktinya apa? Itibak, ikut. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man habbani kana fa'ifil jannah. Bang siapa yang ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta dengan aku, dia sayang dengan aku. Ini tanda-tanda, kan? Bang siapa yang sayang dengan aku, cinta dengan aku, nescaya dia akan bersama dengan aku dalam syurga Allah. Bahkan kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikut sunnah Nabi, bukan sahaja kita akan dapat cinta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, bahkan kita akan dapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kena ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' Nabi. Surahnya, sirahnya, sarirahnya, tiga perkara. Surah ni yang zahir, sunnah yang zahir, kan? Cara berpakaian, cara makan minum, cara tidur rehat, ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja sesuai relevan diamalkan oleh manusia-manusia yang dipanggil bangsa Arab, kaum Arab, tak. Dia sesuai diamalkan oleh setiap bangsa, setiap masyarakat, tak kira apa zaman, sampai kiamat. Nabi ni ada ikutan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik sekali. Nabi tunjuk semua. Dan yang Nabi tunjuk tadi apa? Yang terbaik sekali. Dan memang para anbiya, para rasul, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni Allah kurniakan apa? Lebih dari manusia biasa. Satu, maksum. Maksum dah tentu, kita orang biasa tak ada. Malaikat yang maksum. Tapi Allah bagi kepada siapa? Nabi dan Rasul. Fizikal dia pun, bukan macam Nabi Musa kan, dia tumbuk satu kompeti. Sekali je dia tumbuk. Kan? Khabib nampak apa, dah bersara kan, 29 kali kalahkan, betul bersara. Dia punya pusing, dia punya kilah, dia punya kunci tu bukan senang kan. Nabi Musa sekali je TKO, bukan TKO, mati terus. Nampak.
Ada seorang gusti kuat kan zaman Nabi, orang lain tak boleh kalahkan dia. Bila Nabi naik stage, Nabi naik saja gelanggang, dengan senang Nabi jatuhkan dia. Fizikal. Bahkan IQ kita kata, genius, kecerdikan, kepandaian, tidak ada orang lebih dari Nabi. Kumpullah hari ni, himpunlah hari ni semua saintis, semua cerdik pandai, otak-otak yang cerdik tadi, otak-otak yang pandai tadi dikumpulkan, dan banding dengan Nabi SAW, tak terbanding. Nabi SAW, para anbiya Allah bagi. Sebab tu bila Nabi beritahu, bila minuman jatuh lalat, dan kitab-kitab dan hadis direjam, Nabi kata sebelah kanan ada penyakit, ada kuman, belah kiri ada syifa. Ni lebih 1400 tahun yang lampau Nabi beritahu. Bila hari ni dengan alat moden yang ada, mereka buat kajian, mereka tengok, betul, Nabi tahu mana tu, Nabi dapat mana. Ni orang yang cerdik ni Allah bagi kan. Khinzir kan, apa yang berkaitan dengan khinzir haram. Kalau kena kita kan, kena dibasuh, air bercampur dengan tanah, 7 air, salah satu dicampur dengan tanah. Buat kajian, pork ni, babi ni, kalau direbus, dimasak dengan kepanasan yang lebih daripada 100 darjah Celsius, bahkan sehingga 1000 darjah Celsius kepanasan, kuman yang ada dalam daging babi tadi masih lagi hidup. Tapi luar biasa kalau kuman tadi kan dibasuh dengan apa? Dengan air yang bercampur dengan tanah, serta merta dia mati. Nampak? Tuan, Nabi tunjuk semua, Nabi tunjuk semua. Daripada Baitullah yang haram, daripada di Mekah sana, Syahrain kan, 2 tempat yang mulia, Haramain, kita nak buat haji, kita nak buat umrah, kita buat tawaf, kita buat sa'i, Nabi tunjuk semua. Sembahyang Nabi tunjuk, sehinggalah ke Baitul Khalaq, sehinggalah ke Jamal Nabi tunjuk. Ada setengah kitab adab ketika ke tandas, kurang-kurangnya 17 ataupun 18 adab ketika ditandas. Ni maghrib isyak ya Tuan Imam InsyaAllah saya usul shortkan sikit insyaAllah. Syekh Omar Pelampuri Rahmatullah alaih, satu ijtimak dekat Detroit di Amerika tahun 83. Dia datang dari India, penceramah. Dia ni ada kencing manis ni kerana dia selalu nak kencing. Dalam perjalanan tu dia rasa nak kencing, ramailah bas, kereta, konvoi dia orang berhenti, satu lapangan berhenti. Bila dah berhenti ramai, yang orang lain pun berhenti jugalah. Apa ramai-ramai berhenti ni? Yang blacknya, whitenya semua berhenti kan. Nampak ada orang macam pacak kayu, batu buat lingkungan. Ada orang masuk, batu tak lama keluar. Orang ni masuk keluar, maknanya dia buang air kecil. Ada orang lain pun tumpang jugalah. Dia ada black ni, tanya, orang kulit hitam ni tanya, apa ni? Dia kata ada syekh kami ni nak buang air kecil, dan orang lain pun nak buang, dia buang air kecil. Kamu pun juga buang air kecil sampai macam tu? Ya, Islam aja. Nak ke tandas Islam aja kan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, tutup kepala, alas kaki, sebelum tu baca doa, dah keluar pun baca doa. Macam mana nak istinja, apa doa selepas istinja, Islam aja. Non-Muslim tadi kata, black tadi kata, sampai macam ni Islam ni aja. Sampai ke tandas Islam aja. Kalau ke tandas pun Islam aja, lebih-lebih lagi perkara lain Islam akan aja. Kerana adab tandas tadi, kerana syekhnya jaga adab tandas tadi, satu keluarga orang kulit hitam tadi terima Islam. Nampak? Termasuklah kita sekarang ni didatangi wabak COVID-19 kan. Kita punya panduan yang utama, kiblat kita yang utama, pandangan kita yang utama apa? Nabi SAW. Tapi ini bukan nak mana nak menafikan MKM, KKM, PDRM dan sebagainya tuan-tuan. Nak cerita
Ha? Nak cerita macam imam baca doa tadi kan, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' was sami'un, baca 3 kali. Siapa yang baca lepas asar, Allah akan selamatkan dia, Allah akan pelihara dia sampailah ke pagi daripada segala kemudaratan. Jangan imam dia baca, kalau boleh kita baca jugalah lepas sembahyang, lepas asar tu kan. Siapa yang baca waktu pagi, Allah akan selamatkan dia dari kejahatan, kemudaratan sampailah ke pagi. Maknanya 24 jam Allah pelihara dia. Tambah pula ada satu lagi doa Nabi ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah pelihara dia hari itu. Kalau dia baca doa ini, nak pergi mana-mana tempat baru kita pergi, kita nak pergi mana? Nak masuk hutan, kan, nak memburu, nak masuk kebun, tempat baru, melancong, masuk mana-mana, chalet, resort. Sebab apa melancong? Baca doa ini, segala kejahatan yang ada kat situ Allah akan selamatkan kita. Nampak? Contoh-contoh. Kan? Semua amalkan doa. Fi Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Pada surah Fatihah ni ada apa? Penyembuh bagi segala penyakit. Bahkan banyak lagi kalau tuan-tuan buka kan. Yang Nabi ajar salah satu di antaranya apa? Istinsyak. Memasukkan air ke hidung kita ke berwuduk. Dia ada 2 kaifiat dan kita itu awam. Kebanyakan pendapat Imam Nawawi dan kita tadi, kita Fiqh Syafi'i. Saya rasa tu nampak aja Dr. Zakrul Maghrib tadi. Sebelum 18 hari bulan 3 itu waktu gelombang yang pertama, dia dipanggil, Majlis Rasa Sayang panggil untuk bagi taklimat berkaitan dengan Covid. Saya dengar lah kan, dia cerita antara satu penting apa ni, hidung sentiasa bersih. Islam ni apa? Ajar bersih. Sekarang ni kan bersih, cuci tangan. Satu sembahyang 5 waktu dah tentu kita ambil sembahyang. Lepas tu sunat pula apa? Tajridul wuduk. Kena memperbaiki wuduk pun sunat lagi. Salah satu kita wuduk dia ada 2 kaedah, saya tak nak cerita, tak ada masa kan. Masukkan air ke hidung. Masuk tu sampai bila? Sampai rasa macam pedih-pedih. Dalam satu kajian, sebab hidung ni dia, sebab tu dia cucuk kat hidung tu. Sebab mulut ni kadang minum, mulut ni kadang makan. Kadang-kadang dia tak boleh nak stres kan kalau yang doktor buat. Yang hidung ni insya-Allah. Jadi kalau hidung kita bersih, saya rasa istinsyak. Bukan saja kat sini ni ribuan virus, bakteria ni akan duduk, dia akan hilang. Satu lagi dalam satu kajian dekat Eropah, orang yang istinsyak ni untuk dia kena stroke ni adalah tipis. Dia merangsang dia punya saraf-saraf di otak. Dia akan merangsang dia punya otak kiri dan kanan. Nampak? Nabi ajar antaranya lah. Tuan-tuan boleh rujuk lagi kitab-kitab rawatan Islam contohnya, yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Luar biasa. Bila ada satu wabak, satu tempat, Nabi kata jangan pergi. Dan kalau kamu duduk tempat wabak, kamu jangan keluar. Kena dah tu PKPB, PKPD, kena dah tu. Jangan kata saya yakin Allah berkuasa kan, Allah yang bagi penyakit, tak kisah pergi mana-mana. Tak boleh tu kan. Memanglah Allah bagi penyakit, Nabi ajar. Sebab tu doa yang selalu kan dalam TV pun sampaikan, Allahumma inna na'udzubika minal juni wal junu apa? Wal jununi wal. Dia kalau jadi imam ni baca ingat dia. Bila bercakap ni kadang lupa. Selalu kita dengar kan minal asqam tu kan. Nabi ajar, maknanya tak jauh. Dia ada mudarat. Amal. Apa Nabi ajar? Jaga kebersihan contohnya. Dan kalau kena ni Nabi ajar apa? Nabi kata sabar dan redha. Seorang wanita dia kena apa? Sawan. Jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku kena sawan. Malulah. Sakit. Doa supaya aku sembuh. Nabi kata aku boleh doa sembuh. Tapi kalau kamu redha, kamu sabar, Allah ampun kamu, Allah bagi kamu surga. Ya Rasulullah, aku redha, aku sabar, tapi doa ketika aku kena sawan, jangan terbuka aurat aku. Kalau dah kena sakit tu, kenapa kena sabar, kena redha. Jangan bila sakit tu memaki, memberontak kan, tinggal sembahyang, tinggal amalan bila sakit.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dia dengar hadis-hadis berkaitan dengan keampunan Allah bagi orang yang sakit, pahala bagi orang yang sakit. Kalau tuan-tuan berpeluang kan, sini hari Isnin Ustaz Fahran baca itu sahabah. Saya tengok jadual Ustaz Abdullah pun dia baca itu sahabah. Mana Abdullah? Kitab lain dah. Dan kitab tu ada juga hadis berkaitan dengan hadis tu. Abu Hurairah bila dia dengar hadis ni, dia doa, ya Allah bagilah aku sakit, tapi janganlah sakit tadi menghalang aku ibadah padamu, balang aku berjihad di jalanmu. Perawi mengatakan selepas dia doa macam tu, bila orang pegang tangan dia, orang pegang badan dia, panas je. Kalau pergi dekat apa tu, pengesan suhu tu, maknanya 37.5 ke atas lah, tak ada masuk masjid lah. kan panas je, tapi dia sihat, doa sampai sakit sehingga begitu. Luar biasa tuan-tuan. Supaya wabak ni jauh, 3 amalan kan. Pertama apa? Bangun malam. Datuk ulama sarankan apa? Hidupkan malam kita. Kalau tak boleh kat masjid, kat rumah kita hidupkan malam. Nangis, berdoa, beristighfar, malam bangun tahajud, sembahyang tahajud. Berdoa pada Allah, merintih pada Allah, doa untuk kita, untuk keluarga kita, mak ayah kita, sahabat kita, kepimpinan kita, umat seluruh dunia. Doa bangun malam, itu pertama. Yang kedua, lelakinya 5 waktu berulang-alik ke masjid. Yang ketiga, bila ada orang yang ziarah satu sama lain semata-mata kena Allah. Pergi ziarah, ajak semayang, pergi ziarah, ingatkan tentang akhirat, pergi ziarah, ingatkan tentang mati, ziarah, ingatkan supaya baca Quran, ziarah orang sakit dan sebagainya. 3 amalan ada dalam satu qaryah dan satu mafhum hadis. Wabak yang nak turun, bala yang nak turun pun Allah kejauhkan lagi. Kan? Sebab tu bila datang wabak, kita kena penuhkan masjid. Tapi rapat-rapat tu jagalah kan, yang macam dah ada tu. Kan? Kuatkan lagi masjid kita, hidupkan lagi masjid kita, imarahkan lagi masjid kita. Kan? Waktu yang semua tingkatkan lagi amal kita. Bukan bila datang wabak, bila datang hujan kita tinggalkan amal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan, Allah nak uji di kalangan kita, siapakah yang ahsanu amala, siapakah yang terbaik amal dia. Bukan bila datang wabak, bila datang ujian, datang musibah kita tinggalkan amal. Allah nak tengok kamu istiqamah tak dengan amal kamu, kamu istiqamah tak dengan Quran kamu, kamu istiqamah tak syukur pada aku, kamu istiqamah tak jaga perintah Allah. Bila kita datang, bila datang ujian, sebenarnya Nabi tunjuk semua yang saya tak boleh nak kongsikan sepenuhnya di sini. Masa terhad ya. Khair. Jadi sebab tu kita kena usaha surah kita ni, penampilan kita berbentangan sunnah Nabi SAW. Salah satu janggut lah tuan-tuan. Janggut ni senang simpan. Tak payah letak baja, tak payah makan produk kan, tak payah nak mesin-mesin kan. Bendahari kita, bendahari tuan, nak Masya Allah, tanya buah baja tak ada pun kan. Tapi dia pahala berterusan. Kalau serban ni kena pakai juga, nak mandi kena buka, pun ada harga kena beli juga kan. Kopiah pun macam tu. Tapi janggut ni tak payah nak beli-beli, dia tumbuh je kan. Tapi pahala berterusan. Allahu Akbar. Salah satu contoh sunnah kan, surah kita. Salah satu. Amalkan sunnah. Lebih banyak sunnah dalam kehidupan kita, perhatian Allah akan lebih, cinta Allah akan lebih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta dengan kamu, Allah akan kasih dengan kamu, dan Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Sebab apa? Amalkan sunnah Nabi. Makan tangan kanan, menuang tangan kanan, minum tangan kanan, cedok tangan kanan. Ni ada hadis, dalam muntaqab hadis pun ada. Tadi dah makan-makan ni kena kotor, kena minum pakai tangan kiri. Bukan kotor, dia ada kesan makan, kita juga makan. Makan guna tangan kanan, minum guna tangan kanan, mencedok guna tangan kanan, tuang guna tangan kanan, makan duduk, minum duduk. Air Zam-Zam boleh makan tu, boleh apa, minum diri. Itu pun duduk pun ada hadis juga. Nampak sunnah. Sebab tu sahabat Nabi SAW satu masyarakat yang sangat ihtimam sunnah buat dalam kehidupan mereka.
Dan satu lagi, banyak ingat Nabi ataupun banyak mensalawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dengan satu orang, kita sayang dengan satu orang, kita tak pernah sebut nama dia, tak pernah ingat dia, tak pernah call dia, tak pernah WhatsApp dengan dia, ni cinta apa namanya? Kan? Banyak ingat Nabi, banyak salawat pada Nabi. Sebenarnya Nabi tak berhajat salawat pada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah SWT selawat kepada Nabi dengan maksud memberi rahmat kepada Nabi, dan malaikat juga salawat dengan Nabi dengan maksud mendoakan rahmat kepada Nabi. Ayat ini dalil yang jelas mengatakan Nabi tak berhajat salawat daripada kita. Sebab Nabi dah dapat salawat daripada siapa? Dia Allah sendiri. Kalau pangkat kaduna ni apa? Yang tinggi sikit, tun ya tuan. Kau dah dapat tun dah, yang datuk-datuk ni dah tak tengok dah PJK, PPN, AMN tu tak tengok dah. Kita ni kadang-kadang pengurusi sekarang tempat dapat PJK jalan pun dah lain macam dah. Baru PPN, baru PJK, baru AMN, kan? Dia dah dapat tun ni tak tengok dah. Apa ni tinggi dapat? Allah salawat pada Nabi sebenarnya. Nabi tak berhajat salawat pada kita hakikatnya. Man shalla alaihi marrah aw wahid sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah akan selawat kepada dia 10 kali, Allah rahmati dia sebanyak 10 kali. Itu sekali. Kalau 10 kali 100. Kalau 100 kali 1000. Kalau 1000, kalau 1,000,000. Masya-Allah. Tidak ada orang yang paling bakhil, tidak ada orang yang paling kedekut, lebih kedekut bin Haji bakhil. Kalau kita takkan nama kan. Siapa dia? Orang yang tak pernah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Bawa kereta Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, selawat. Sesa selawat. Banyakkan selawat. Dengan selawat hati kita akan lembut, hati kita akan terang, jiwa kita akan terang. Bahkan orang yang banyak menselawati Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluang dan ruang untuk dia dapat syafaat Nabi dekat akhirat, untuk dapat minum daripada air telaga Kausar ke akhirat adalah terbuka luas insya-Allah. Azam tuan-tuan semua insya-Allah ya. Banyak selawat. Antara selawat yang paling afdal, yang terbaik itu selawat dan sembahyang. Dia panggil selawat Ibrahimiyah. Itu antara yang paling afdal. Sekurang-kurangnya yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Jangan Muhammad itu kurang ajar nama dia. Kan? Kalau Allah itu tak apa lagi. Tapi untuk Nabi Muhammad tak boleh. Kan? Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Paling baik selawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir itu. Jadi untuk ini, tahun ini kita kena perbanyakkan selawat. Bahkan selawat juga menjauhkan dia malapetaka, jauh daripada musibah, dan banyak selawat juga akan menambah rezeki kita. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya kita ni sekurang-kurangnya kena satu hari 1000 wajibkan diri selawat. Sehari 1000 paling kurang. Kalau yang pencen tu mau 10,000 kot, kan? Dah tak buat apa dah, 10,000 kejap je kan. Kalau payah pakai yang elektronik tu kan, itu mudah sikit nampak. 10,000. Masyayikh kami, sebagai masyayikh kami sehari selawat banyak mana? 40,000 kali. Ada yang 100,000 kali selawat. Allahu Akbar. Selawat. Jadi insya-Allah semoga sedikit pengkongsian dari hamba yang kerdil pada waktu ini, maghrib dan isyak ini, ada manfaatnya khususnya pada diri saya. Semoga kita jadi hamba Allah, pengikut Rasulullah yang mencintai Rasul SAW sebenar-benarnya, dengan mengikuti jejak langkah baginda, salah satu juga dengan banyak bersolat kepada Nabi SAW. Semoga ke akhirat nanti kita dapat syafaat Nabi SAW insya-Allah. Terima kasih. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengar soalan kita macam-macam daripada kita semua yang belajar untuk hidupkan sunnah Nabi SAW dari segi semua aspek sunnah ni, dari segi penampilan baginda, dari segi cara hidup ibadat, dan dari segi kerja baginda yang dakwah. Dan untuk hari ini kita lancarkan satu program. Dulu 2 tahun atau 3 tahun lepas kita ada buat satu challenge masa Maulid Rasul. Dia sebut siapa kat sini boleh terima cabaran untuk simpan biar cabar dia tumbuh.
Dan yang sahut cabaran tu satu orang di sana. Jadi kita yang moderator ni dah 2 ke 3 tahun je. 2 atau 3 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun lagi dah membiarkan jambut dia. Dia sudah jambut yang paling baik, kita biar saja. Bukan tak boleh trim langsung, dia trim lah, tapi umumnya dia jambut tu dia ambil saiz maksimum yang dia boleh tumbuh. Hari ini kita nak buat kempen 1 juta selawat Lavender Heights. Macam Ustaz cakap tadi, sepatut kita zikir 1000 sehari. Jadi kita nak buat kempen 1 juta selawat orang Lavender Heights saja. Daripada esok kita ambil tarikh lah supaya kita ada date kan. Daripada 9 Rabiul Awal sampai hujung, sampai 29 Rabiul Awal, ada 19 hari lebih kurang. Kalau kita satu orang pada kita selawat ambil 100 atau 200 kali atau 500 kali, berapa yang sanggup kita nak cukupkan 1 juta selawat pada hujung Rabiul Awal. Jadi kita usahakan lah, kita boleh cakap pada hujung Rabiul Awal hari Isnin, lebih kurang 4 November, 9 November 16 November 16 November pada hari Isnin, kita nak kumpul, kita tengok boleh tak orang Lavender Heights capai 1 juta atau pecah 1 juta atau tak capai. Kalau kita perlu 1 juta pada 29 Rabiul Awal atau 29 Rabiul Awal tu, kita secara kolektif semua orang ni sama-sama zikir, jumlah selawat kita perlu 52,000 selawat. Maksudnya kita ada 520 orang yang selawat 100 kali sehari semua orang. Kalau kita ada kalau kita komit 500 selawat, kita perlu 100 orang yang selawat 500 kali sehari. Kalau kita komit 1000, satu hari 1000 sahaja, kita perlu 53 orang. Jadi saya nak jemput lah tuan-tuan dulu, kita rekod, kita buat sikit ada inisiatif, kita tulis nama kita. Saya janji nak selawat 500 kali sehari sampai 29 Rabiul Awal. Jadi saya komit kalau 500 kali, 500 selawat sehari, lebih kurang 20,000. 10,000, 500 kali. Kalau kita ada 1,000 kali, 20,000 selawat by the end of Rabiul Awal. Jadi siapa yang sedia? Dia tahu tak? Berapa ribu? Kita satu lagi berapa? 1,000. Okey, kita letak nama tahu. Ini gimmick ya tuan-tuan. Kalau semua orang nak, tak payah tunggu dia akan dapat kita Malaysia. Ini gimmick, kita ambil beberapa nama saja. Berapa komit? 1,000 kan? 1,000 maksudnya 20,000 lah. By the end of by 29 Rabiul Awal tu 20,000. Jadi cukup tak? Salim 2,000 tu 40,000. Salim 1,000. Okey, nanti lepas Isyak nanti kita boleh lah sama-sama. Kita nampak macam main-main, tapi apabila kita kumpul ni dan kita ada goal, kita semua ada usaha. Kadang-kadang ada yang biasa zikir 1,000 sehari, ada yang tak biasa. Kadang-kadang dikata saya komit satu hari 100 selawat, tidak dapat 2,000. Tak apalah, dia letak kat sini, saya nak bagi 2,000. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita dah cuba. Abang dah hujung sana, sampai ke hujung sana, kita boleh ajak isteri kita, kita boleh ajak muslimat. Bagi nama kita tulis. Jadi pada 29 hari bulan, kita tengok cukup tak. Kita lagi Dato' Abu usahakan berapa Dato' Abu dah selesaikan. Tak dapat 20,000, 10,000, tak ada masalah, kita rekod 10,000. Dapat tak Lavender Heights zikir 1 juta selawat pada hujung Rabiul Awal, ataupun kita boleh lebih. Kalau Dato' Abu kata dah semangat sangat dengan Ustaz Adi tadi, 2,000 sehari, 40,000, kita final result Dato' Abu 40,000 lebih, tak ada masalah. Jadi kita target semua orang untuk masuk program ni. Lepas Isyak kan bagilah nama dan berapa yang kita komit. Jangan over komit. Kalau kita rasa tak biasa sikit, 100 bunyi macam banyak, kita sebenarnya 100 selawat. Kita minta semua selawat asas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan selawat Ibrahimiyah tu kalau tak lalu kita nak berikan 100. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dalam solat tak kira, selawat situational tak kira, macam selawat dengar saja tak kira lah. Kita kena selawat khusus. Cikgu nak bagi azam ke?
100 je? Okey, alhamdulillah 1000. Macam 2000? 2000. Okey, 2000. InsyaAllah. Okey, jadi Jalil 100. Okey, Jalil 2000. 100 lagi 2 minit jadi. Okey, kata azam 2000. Jadi kita bagi apa yang kita janji tadi. Okey, jadi saya tak boleh nak ambil semua nama. Jadi saya minta lah semua datang lepas isyak kan, kita tulis nama kita dekat orang ni supaya, dan juga tulis yang nombor rumah, nombor telefon, supaya nanti di telefon Tuan Haji dapat tak Tuan Haji punya selawat minggu ni berapa dah, kita mungkin boleh ambil. Jadi supaya sama-sama lah kita belajar selawat banyak-banyak, dan di samping itu kita belajar untuk amal sunnah Nabi SAW. Maksudnya jazakallahu khairan Ustaz Ali, semoga kita semua dapat amal dan sampaikan juga atas kafarah semua. Alhamdulillah.